أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari Isnin ini untuk kita sama-sama meneruskan halaman 383 untuk sama-sama kita melihat permata daripada surah An-Naml, surah semut yang sudah pun kita lewati beberapa hari sebelum ini. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Selamat long time no see ya. I miss you so much. Masya-Allah. Macam mana di perantauan di mana-mana sahaja ya, bersama Ustaz betul, Ustaz. Sekeluarga. Alhamdulillah jumpa sahabat-sahabat, ada yang jumpa yang rata-ratanya sangat gembiralah kerana bersama dengan Al-Quran, dan ada antaranya yang tanya Ustaz, nanti bila dah habis 30 juzuk ada lagi tak sambung? Itu antara soalannya lah. Soalannya ya. Jadi dan memang kita dah berada pada juz yang ke-20 ya, sampai 30 habis tu apa cerita saya pun tak tahu Ustaz. Allahu a'lam Ustaz. Ya, jadi kita doakan, kita ambil dulu kesempatan 10 juzuk yang terakhir ini, kita buat yang terbaik, kita dapatkan ambil nota-nota yang ada. Moga-moga Ustaz ya. Betul, kita kalau habis 30, kalau tak ada masing-masing boleh baca sendiri. Kalau katakan yang dah ada lagi program baru, kita maklumkanlah, tuan-tuan bagi cadangan kepada TV Al-Hijrah ya. Moga-moga TV Al-Hijrah juga akan bersama dengan penaja-penaja ya, dan juga idea baru untuk kita bersama Al-Quran. Kalau tidak pukul 12, pukul 10 dengan pukul 6 kosong Ustaz. Mungkin keluar iklan-iklan je kot. Insya-Allah. Baik. Hari ini kita akan meneruskan dengan kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 383. Bermula daripada ayat yang ke-64, kita menyambung kepada kehebatan Allah menciptakan makhluk. Ini adalah ulangan kali kelima, sambungan daripada semalam. Amman 5 kali. Ini adalah yang kelima, dan kemudian kita teruskan ayat 65 hingga 66. Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan pada ayat 67, orang musyrik ingkar terhadap hari kebangkitan, dan kemudian pada ayat 76 Allah menjelaskan bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan Al-Quran, dan Al-Quran ini banyak memberi panduan pada perkara yang diperselisihkan oleh Bani Israel. Ini sedikit ringkasan apa yang kita akan baca, dan sama-sama kita mulakan dengan halaman 383 ayat 64 hingga 70 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khabar ayahanda, bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, pencinta Al-Quran, sahabat sejati My Quran Time. Kita bertemu, kita bersua hari ini dengan Al-Quran, bahagianya, dan mudah-mudahan kebahagiaan ini kekal sehingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nak baca hari ini halaman yang ke-383 Ustaz Faz. Ada lebih kurang 221 halaman lagi. Masya-Allah.
Moga panjang umur kita Ustaz, dapat habiskan dan dapat lagi terus bersama dengan Al-Quran selama-lamanya insya-Allah taala. Kita nak mula bacaan kita dari ayat 64 sehingga ayat yang ke-70. Kita mula dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. Sebelum itu, jangan lupa untuk sama-sama sabarkan bacaan kita, pengajian kita pada hari ini di ruangan Facebook kita tu. Sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan, sabarkan, sharekan, tag kawan-kawan kita. Moga sama-sama kita dapat manfaat insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون صدق الله العظيم. Surah
Astagfirullahalazim, gitulah bacaan daripada ayat 64 hingga 70. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kan pada Ustaz Tarmizi. Ya, kita membaca sebentar tadi, Allah mengingatkan kepada kita kali kelima ammay yabda'ul khalq. Ustaz ya, semalam kita dah baca 4 kali. Betul. Ya, pada ayat yang ke-60 amman, pada ayat 61 amman, pada ayat yang ke-72 amman, pada ayat 73 amman. Ada 4 kali. Disambung lagi kali ini. Berulang sampai 5 kali ini. Kalau kita perasan dalam surah Asy-Syu'ara sebelumnya itu ada juga pengulangan. Betul. Rasul kata bahawa aku ni tidak minta upah, ya, beribadahlah, fattaqullah wa ati'un, ya, berulang-berulang. Nak menceritakan apa? Sepanjang sejarah itu ialah walaupun pada masa yang berbeza, Rasul membawa mesej yang sama. Mesej yang sama, fattaqullah, bertakwa pada Allah, elakkan diri daripada pelbagai masalah di dunia akhirat ini dengan kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kali ini dalam surah An-Naml tu Allah ulang lagi. Ulang siapakah yabda'ul khalq, yang memulakan penciptaan, thumma yu'iduh, ya. Penciptaan siapa? Makhluk termasuk kita, tuan-tuan sekalian. Ya, Allah mulakan penciptaan dan kemudian kembalikan semula. Maksudnya ialah apabila kita lahir, Ustaz ya. Daripada sebelum lagi alam roh itu, kita lahir perut ibu kita, kita jadi baby, jadi anak-anak, kanak-kanak, kemudian akhirnya sekali kita akan kembali, Ustaz. Kembali pada, kalau dulu dalam perut mak kita, nanti masuk kepada perut bumi. Ya, thumma yu'idu. Jadi kalau katakan ditanya siapakah yang memulakan, yang kembalikan, maka sudah tentunya jawapannya tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang orang terlupa, Ustaz. Dia terlupa zaman baby dia dulu tak pandai ABC, dulu kena marah dengan cikgu ke apa ke, tapi bila dah hebat dia rasa dia adalah orang yang hebat. Jadi kalau kita nak selalu ingat ni, kalau ada 3 gambar lah. Gambar waktu baby ataupun sebelum lahir lagi, kan? Waktu tengah baby, waktu jenazah. Allah. Kalau orang tengok gambar tersebut, ia sudah tentu akan terus memberikan, ya, keimanan dan juga percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu, wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Allah mengingatkan siapa yang memberi rezeki daripada langit dan bumi. Daripada langit ada air, ya, daripada bumi itu ada mungkin logam, emas contohnya, petroleum, tumbuh-tumbuhan, semua itu bergabung, Ustaz ya. Daripada matahari, cahaya itu, air akhirnya pergi ke bumi dan akhirnya menjadi sumber makanan. Semua itu adalah sumber rezeki. Selain daripada emas, petroleum untuk kita naik kereta, Ustaz ya. Semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengulang sekali lagi, ilahum ma'allah. Ya, adakah ilah lain daripada Allah yang boleh cipta petroleum contohnya? Ya, Allah dah susun juta-juta tahun, beribu tahun, ratus ribu tahun, petroleum tu akhirnya dah kira masaklah, dah sesuai untuk diambil oleh syarikat minyak dan akhirnya kita boleh guna untuk kereta, Ustaz. Cuba bayangkan kalau katakan kita dah siap kereta kita, ya, petroleum baru nak buat hari ni. Kan baru nak buat hari ni, kena guna kereta kita 10,000 tahun daripada sekarang. Kira habislah syarikat-syarikat kereta yang ada, tak ada pendapatan. Ya, nak menceritakan apa? Ini adalah daripada Allah. Ya, walaupun dia bukan beragama Islam ke, agama Islam ke, menyerah pada Allah, tidak ada Tuhan lain yang mencipta perkara ini. Dia daripada baby besar dan akhirnya meninggal, itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dinyatakan di sini, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah menyatakan hatu, ya, dia ada ikti ni ata, maksudnya datangkan dengan cara yang lembut, Ustaz ya. Tapi kalau ha tu ini dalam bentuk yang dah cepat, kan, dengan bengis Allah ataupun dengan tegas Allah menyatakan, bawakan burhanakum, bukti jika kamu betul bahawa sebenarnya ada Tuhan lain, ada berhala ke, ada manusia lain ke yang dapat menciptakannya. Jadi ini Allah ingatkan kepada kita, ya, kepada orang-orang musyrik terutamanya, kerana mereka merasakan kalau dengan mereka tidak beriman pada Allah, mereka boleh buat apa saja. Ya, kalau zaman Nabi Musa itu, saatnya Firaun boleh buat apa saja. Dia rasa bahawa saya ni dulu baby tapi dah terlupa babynya tu, ya. Sekarang ini dia rasa dirinya tinggi. Dunia ini anak yang punya. Anak yang punya. Kan? Okey, jadi itu. Dan kalau kita tengok kisah Nabi Sulaiman, kan? Nabi Sulaiman itu dia berdakwah kepada Ratu Sabah itu. Betul. Ya. Jadi mereka itu ada kekuatan dan bila terlupa kepada siapa yang menciptakan, dia menyembah matahari. Ya, tetapi akhirnya kembali kepada Islam. Dan kalau kita tengok kisah Nabi Lut contohnya dalam surah ini, awalnya baby tak ada apa-apa, kan, lahir daripada perut mak. Tapi bila besar dia suka lelaki pula. Allah. Boleh ke dia lahir daripada lelaki tu, kecuali lelaki tu dia mungkin saiz perutnya besar, kan, tapi tak lahir-lahir pun dia. Kalau dia fikir betul-betul, datangkan burhanakum,
tetapi dia kadang-kadang fikiran tu tak betul sangat Ustaz ya. Kemudian dia kuat pula semangat untuk memperjuangkan LGBT dalam masyarakat, dan kemudian kata kami ni ditindas kan, hak asasi kami. Fikir sendiri ya. Fikir sendiri ya. Ini Allah kata ha tu ini maksudnya satu ketegasan daripada Allah pasal tak waras kalau orang yang berbuat sebegini. Maka pada ayat 65 Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah seruan untuk dakwah ya, la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaib illa Allah. Tidak ada seseorang pun yang tahu perkara ghaib di langit, bila nak hujan ya, apa di bumi ini ada apa yang emas ke segala apa yang ada, al-ghaib ini illallah wama yash'uruna ayyana yub'atsun ya, tetapi mereka tidak menyedari bahawa mereka akan dibangkitkan ya. Pasal apa? Pasal sebenarnya yang contohnya biji benih Ustaz ya, daripada air matahari tadi akhirnya tumbuh dan akhirnya berlakulah proses fotosintesis. Semua itu adalah alamul ghaib. Kemudian kita dapat ilmu itu daripada Allah juga. Kita belajar aja, bukan kita yang melaksanakannya. Jadi bila kita fikir daripada biji benih tu boleh tumbuh, jadi tidak mustahil kalau Allah nak bangkitkan balik kita sebagaimana kita juga dahulu daripada tak ada kepada ada. Ini adalah hujah kepada mereka yang tidak percaya pada hari pembalasan. Dia tengok nasi Ustaz ni, dia tengok nasi, dia tengok gandum, tengok jagung, dia tidak kaitkan dengan hari akhirat. Kesannya apa? Dia tak kisah pun dia nak buat apa. Dia nak buat apa? Dia nak menekan orang lain ke, kalau dia nak ambil projek rasuah ke, dia tak kisah pasal dia tak fikir hari akhirat. Kesan fikir hari akhirat ini tuan-tuan sekalian adalah untuk dia rasa okey, apa kesan bila saya buat perkara ini. Sebabnya ayat 66 kita nak baca sekali lagi. Allah menceritakan tentang ilmu yang ada kepada mereka yang tidak yakin pada hari akhirat. Ayat 66 kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul sebut tadi menekan orang dan sebagainya. Saya teringat dalam suasana musibah ni, ada juga setengah-setengah pihak yang barang-barang bantuan tu dia simpan stok. Dia tak sampaikan. Betul. Oh, itu pun antara simpan stok ya, dia tak nak jual pasal nanti boleh letak harga mahal ya, ataupun dia ada dah aset-aset yang ada tapi goyang kaki Ustaz. Tak nak tolong kepada orang yang memerlukan, dia just nak dapatkan dia punya mileage ataupun dia punya dia punya persepsi sajalah, berita saja, tapi tak nak tolong pun. Jadi perkara ini kita nak sama-sama tuan-tuan kita ingatkan pada diri kita jangan sampai jadi begitu insya-Allah. Terima kasih Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, kita nak baca sekali ayat yang ke-66. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 66. Bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Mereka ragu-ragu tentangnya, bahkan mereka buta tentang perkara itu. Istilahnya daraka. Sebenarnya daraka ini maksudnya sesuatu yang rendah. Jadi kalau tali itu dia kena sambung baru sampai ke dasarnya. Nak ceritanya apa? Bahawa ilmu mereka, Allah memberi komentar pada mereka yang syirik ataupun tidak percaya pada hari akhirat. Ilmu mereka ini dangkal kepada hari akhirat, menyebabkan apa-apa sahaja nak dapat populariti di dunia sahaja. Dia kadang-kadang bukan bersihkan yang membantu orang pun, pasal nak gambar nampak seperti saya tolong orang, rupanya terbongkar juga. Betapa dangkalnya perkara ini, perlulah kita sama-sama lihat ya. Kerana apa? Balhum fi syakkim minha, kerana buat sesuatu itu ada syak, ada keraguan dan amun.
Amun ni maksudnya macam buta Ustaz ya, tak nampak. Ceritanya ialah bila nak buat sesuatu kita perlu ada ilmu, tetapi ilmu itu perlu yang boleh sampai ke akhirat. Betul. Kalau tidak Allah tak bantu Ustaz. Jangan selapis je. Jangan selapis ataupun dangkal lah kan. Nak buat ini kerana nak dapat populariti, buat ini kerana nak dapat perkara dunia, akhirnya terbongkar perkara tersebut. Ini yang Allah beri komentar kepada mereka yang tidak beriman. Malah kalau orang Islam pun kalau hal akhirat ini tidak diberi perhatian, sama juga Ustaz. Ya, sama. Dia cara memimpinnya, cara dia bertindaknya itu dangkal. Ya. Maka Allah menyatakan ayat 67, waqala allazina kafaru, ya, orang kafir bercakap, idza kunna turaba, ya, apakah kami ini akan jadi debu dan juga ibu ayah nenek moyang kami juga akan dikeluarkan daripada muka bumi. Pertanyaan ini menceritakan tentang keyakinan kepada hari akhirat. Bila mereka tidak percaya, ya, dengan mempersoalkan, boleh ke kita bangkit kan? Laqad u'idna, kami ni dah dijanjikan tentang perkara ini, sebelum ini pun katanya akan dibangkitkan, tak ada pun berlaku, tak ada kiamat pun. Hadza illa asatirul awwalin, ini seperti cerita-cerita dongeng sahaja. Ini menunjukkan mereka ini satu tak percaya hari kebangkitan, dan yang keduanya bila mereka mempersendakan hari kiamat, mereka tidak kisah apa yang mereka buat apa sahaja. Kuat tekan pada orang lain, kalau rasa kaya dia tidak kisah kepada orang miskin. Ini kesan bila tidak percaya kepada hari kebangkitan ataupun hari kiamat dalam hidup kita seharian. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu barhana ataupun berkaitan dengan burhan dalam ayat yang ke-64. 8 kali disebut di dalam al-Quran. Burhan ini adalah satu bukti yang jelas nyata. Seperti mana kita nampak 3 gambar kita kecil, kanak-kanak, jenazah pada orang lain, maka kita tahu bahawa tidak ada siapa yang berkuasa, tidak ada siapa yang boleh menumbuhkan tanaman, tetapi bagi setengah orang merasakan bahawa ini adalah sesuatu yang kecil, tidak perlu diberi perhatian. Moga-moga kita menjadi orang yang sentiasa dapat burhan. Amin. Bukti nyata seperti matahari bila kita selalu bersama Al-Quran dan makin beramal dengan apa yang dibekalkan. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Dapatkan yang original. Daripada Rabbani ada ni, lagu ni Abang Rehan pun ada. Sebab ayat tadi yang saya bacakan tu Ustaz, satu saranan 69, ayat 69 tu. Betul. Qul siru fil ard, berjalanlah di muka bumi, maksudnya perhatikan apakah kesan pada mereka yang berbuat dosa. Ayat ini timbul, maksudnya muncul selepas Allah bercerita tentang tauhid. Kalau ada yang dia tengok alam dia tak terkesan, duduk kat rumah kan, dia tengok asyik matahari sama je. Ya, jadi dia digalakkan untuk berjalan. Pasal ada orang yang dia memang jenis hati keras Ustaz. Hati keras. Dia rasakan bahawa dia memang dah ada ilmu, dia boleh buat apa saja pasal rutin, kerja ke, dia memimpin ke. Jadi dia buat. Jadi Allah kata sila berjalan. Tengok kalau kamu rasakan bahawa kamu boleh buat dosa, tak ada kesan, ya, pasal dangkal ilmunya tadi tu, sila berjalan, tengok apa kesan pada mereka yang berbuat dosa. Ya, jadi bila kita tengok kepada contohnya tempat-tempat seperti di Mesir contohnya, ya, piramid itu adalah lambang kepada kezaliman sebenarnya kan. Orang mengatakan oh ini lambang kemajuan, tapi di sebalik itu ada kezaliman. Ataupun kalau kita zaman banjir ni Ustaz ya, Allah boleh memberikan pada
siapa-siapa. Allah bagi sikit sekarang ini ya, tetapi kita doakan kepada rakan-rakan kita yang berada di Selangor, berada di Pahang, Allah berikan ganti lebih baik, ganjaran yang banyak. Yang kena banjir jangan pula kita cakap ini orang berdosa ni, bukan. Kita nak beritahu bahawa sebenarnya ini semuanya adalah kuasa Allah. Allah memang betul-betul ada. Ada orang rasa macam Allah ni kan dia, Allah dah beritahu dah tadi bahawa dia diciptakan itu, mana mungkin rezeki itu tiba-tiba muncul petroleum di satu tempat. Kecuali Allah telah susunkan perkara tersebut. Tapi bila dah biasa, dah dapat mata selalu Ustaz ya, kita rasakan macam ini mata saya. Padahal bukan milik kita, bukan milik kita. Okay, jadi kita tengok dulu kepada tajwid pada hari ini sebelum menyambung. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu-ibu ayah-ayah sekalian, kita nak singgah sekejap di ruangan tajwid kita. Kita nak berkongsi ataupun nak ulang kaji tentang masih lagi huruf Ra, yang mana baca tebal, yang mana baca nipis, tafkhim, tarqiq. Jom kita sama-sama ikuti contoh-contoh dalam halaman yang kita baca pada hari ini yang melibatkan huruf Ra. Yang mana nak baca tebal, yang mana nak baca ni nipis, yang baris atas, yang baris bawah, yang baris depan, kan? Itu asasnya lah. Kalau huruf Ra baris atas, huruf Ra baris depan baca tebal, huruf Ra baris bawah baca nipis, insya-Allah. Jadi itu antara cara yang kita nak kenal pasti huruf Ra yang kita nak bacakan tebal ataupun nipis. Senang saja, huruf Ra yang baris atas tebal, huruf Ra yang baris bawah nipis. Contohnya iaitulah dalam surah An-Naml ayat halaman 383 yang kita baca hari ini. Contoh ayat 66 kita baca tadi kan, mula-mula tu kan, baliddaraka, jadi Ra tu baca tebal kan. Lepas tu fil akhirati sama juga baca tebal, baca tebal. Sebab apa? Ra baris atas. Jadi dua-dua tu dalam ayat 66 baca tebal. Ayat 68 pula kita tengok, iaitulah in hadza illa asatirul awwalin. Asatirul, tu Ra baris depan, tebal juga. Asatirul awwalin, baca tebal. Baik. Kemudian ayat yang ke-69, ayat yang ke-69, mari kita lihat akhir ayat 69 kan. Kana aqibatul mujrimin. Kat mana? Dekat al-mujrimin. Ra tu baris bawah kan. Ra baris bawah. Nipis ke tebal? Nipis. Betul, bagus. Jawapan dia nipis. Jadi baca tu nipis. Tarqiq. Kana aqibatul mujrimin. Dia senyum sikit mujri, maknanya kita buka mulut kita tu, kita pi sengih, smile. Mujrimin. Jadi itu tiga contoh ayat 66, ayat 68, ayat 69 tadi yang berkongsi tentang huruf Ra yang tafkhim tebal ataupun huruf Ra yang tarqiq nipis. Selamat mencuba dan selamat ulang kaji untuk praktikal bacaan insya-Allah. Terima kasih. Wallahu alam. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi ya. Kita menyambung kepada cara bacaan Ra tebal nipis Ustaz ya. Betul, alhamdulillah ya, kita sebenarnya ada pasangan tebal nipis. Dalam hidup kita pun ada pasangan, iaitu kita ni hamba ya, kita ada pencipta. Itulah yang diperkenalkan bila kita sentiasa kenal bahawa kita ni hamba, kita ada pencipta, maka itulah yang membawa kita bila kita berjalan itu Allah seru. Kalau katakan terutama orang yang degil Ustaz ya, dia kalau bawa berjalan itu untuk dia melihat bahawa memang betul dosa ini ada kesannya. Dosa ada kesannya. Itu sebabnya kalau kita melihat kepada peristiwa banjir sekarang ni, bukan kita kata orang yang kena banjir ni dia berdosa. Itu bukan cara kita melihat. Cara kita melihatnya, mengapa jadi banjir kat sini? Kan? Kerana ada pembalakan ke, kerana tempatnya rendah ke, kerana apa perancangan bandarnya. Jadi siapa perancang bandarnya? Kita tanya begitu. Siapakah yang membalaknya? Siapa yang meluluskannya? Maka orang-orang yang meluluskan tanpa menggunakan ilmu menuju akhirat ya, dia sekadar nak dapatkan habuan di dunia sahaja, inilah digelar sebagai mujrimin. Kesan pada ayat 69, kesan orang yang berbuat dosa
ya, menjadi engineer, ya, menjadi pemimpin yang luluskan, yang sekadar apa sahaja jalan sahaja tanpa memikirkan manfaatnya, maka ini memberi kesan kepada sesebuah negeri ataupun negara. Jadi bila kita fikir perkara ini Ustaz, ya, dia akan jadi stres betul. Kan? Pasal apa? Pasal mengapa ada orang yang boleh meluluskan projek-projek ataupun membuat perkara-perkara yang membahayakan kepada masyarakat. Allah memujuk pada Nabi pada ayat 70, wala tahzan alaihim wala takum fi dhaiqin mimma yamkurun. Kalau mereka ada perancangan, ya, Firaun ada perancangannya. Kalau katakan Nabi Sulaiman sebagai seorang pemimpin yang betul-betul strict dalam memimpin, contohnya, contoh. Dan kalau kita tengok kisah Nabi Saleh, ada 9 kumpulan yang nak merancang membunuh kepada Nabi Saleh dan juga keluarganya. Allah pujuk Nabi. Orang Quraisy juga dia ada komplot juga Ustaz. Betul Ustaz. Komplot untuk menghancurkan Nabi, tapi Allah kata jangan bimbang. Maintain apa yang kita nak baca daripada ayat 71 hingga ayat 76. Mari sama-sama kita teruskan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita nak sambung bacaan kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sambungan ayat 71 sehingga 76. Jadi kita dah baca dengan Taranum Hijaz. Dah lama tak baca dengan Hijaz dekat Quran Time. Oh ya. Nak sambung dengan Hijaz jugalah. Hijaz, boleh 10 juzuk lagi insya-Allah ada Hijaz lagi Ustaz. Allah. Baik, jom kita sama-sama baca sambung ayat 71 sehingga 76 dengan murattal Hijaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إسرائيل يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim.
ayat 71 hingga 76 sebentar tadi ya, bersambung Ustaz ya, mereka membalas kepada apa ataupun memberi respon kepada apa peringatan yang diberikan bila cakap tentang hari akhirat. Ingatlah pesannya, kesan bila mengingat pada hari akhirat ini tuan-tuan, bukan sekadar kesannya hanya di akhirat sahaja, tetapi memberi kesan kepada 10, 20, 30 tahun ke hadapan. Mungkin projek sesuatu itu 10 tahun lepas dibuat oleh seorang jurutera pemimpin meluluskan, tapi kesannya 10 tahun lepas itu habis. Banjir dan sebagainya ya. Jadi ini adalah kesan mujrimin. Pendosa ini bukan kerana dia tidak sembahyang semata-mata, tetapi lebih daripada itu dia mensyirikkan Allah ataupun tidak takut pada Allah ketika membuat keputusan. Sebabnya dalam surah Al-Naml ini banyak cerita tentang pemimpin Ustaz. Firaun itu dia sebenarnya background engineering ya, dan engineer lah ya, jurutera, tetapi dia rasakan bahawa bila dengan ilmunya akhirnya dia menjadi Tuhan ya, dan dia memimpin dengan rakus sekali. Kita lihat kepada kaum Nabi Saleh sebentar, kisahnya 9 kumpulan kan, dia mereka saling mempengaruhi antara satu sama lain. Jadi dalam ayat yang ke 71 mereka ini sampaikan, bila diingatkan berkali-kali, mengatakan mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin, bila apa yang kamu janjikan ini jika kamu adalah orang yang betul. Maka diajarkan pada Nabi memberi respon, asa an yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun, bahawa sebenarnya moga-moga apa yang kamu minta ini ya, yang dia rasa macam mana azab kan, kata ada azab konon kan, mana azab. Nabi diajarkan agar kita pun sama, bila kita lihat ada orang yang mencabar, yang tak percaya kepada keesaan dan hukuman daripada Allah bagi yang merosakkan, berbuat dosa di dalam masyarakat, iaitu radifalakum. Apa maksud radifalakum? Dekat. Dia kalau ada unta ustaznya, 2 ekor unta itu dia dah dekat, itu dia berkejaran, maka unta belakang tu dah dekat sangat, itu namanya radifa. Maka sebenarnya azab Allah ini amat dekat sebenarnya. Ba'dul ladzi tasta'jilun, apa yang kamu minta ya. Kalau orang musyrik di Mekah itu, tidak lama selepas itu bila Nabi berhijrah ustaz ya, bila Nabi berhijrah, maka ketika hijrah itu dekat dengan perang Badar, maka Badar itu adalah radifa, sesuatu yang dekat, menjadi azab kepada mereka. Jadi kalau kita faham tentang perkara ini, mereka cakap mana banjirnya kan, mana dia punya puting beliung daripada malapetaka yang ada pada mereka pada zaman dahulu. Azab pada orang-orang terdahulu jenisnya begitu Ustaz ya. Tapi bermula daripada umat Nabi Muhammad, azabnya bukan dalam bentuk banjir, dalam bentuk itu adalah fenomena yang berlaku daripada Allah untuk memberi peringatan kepada kita juga. Tetapi azab yang dimaksudkan kepada orang musyrik Mekah ini bila mereka diserang oleh siapa? Oleh tentera Allah di kalangan orang mereka sendiri, iaitu sahabat-sahabat yang memeluk Islam ya. Itu sebabnya dia bukan dalam bentuk banjir, puting beliung. Itu adalah perkara yang berlaku untuk Allah menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna ya, dan sesungguhnya rabbaka ladzu fadlin 'alan nas, mengutamakan memberi kurnia kepada manusia. Walakinna aktsaruhum la yashkurun, tetapi ramai yang tidak bersyukur. Ini cerita pasal apa? Allah memberi fadal kepada manusia, salah satu yang dimuliakan ini adalah orang beriman Ustaz. Insya-Allah. Ya. Allah nak cerita sikit lagi Allah akan angkat orang ini dan bersedia mereka akan menghina kamu. Peristiwa Badar. Tak lama selepas ayat ini turun. Walakinna aktsaruhum la yashkurun, tapi ramai manusia yang tidak bersyukur. Dapat Mekah, dapat Nabi, dapat Quran, mereka tidak bersyukur. Dapat ekonomi yang bagus, tidak bersyukur. Dan panduan untuk kita bahawa sebenarnya zaman ini Ustaz ya, bila kita dah dapat balik keamanan, kita dapatnya, ramai orang dia kalau macam tu tak payah sembahyang lah. Tak payah baca Quran lah kan. Tak payah. Rupa-rupanya itu akan menyebabkan seseorang itu tidak mendapat fadal, kurniaan daripada Allah, maka ia akan dihinakan. Ayat 74 kita nak baca sekali lagi. Allah membongkar sebenarnya apa yang ada dalam hati mereka-mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada orang itu Islam misalnya, yang munafik ya. Waktu di Mekah ni tak banyak sangat, tetapi ini fokus kepada orang musyrik yang Allah ingatkan, tapi kita kena ambil pelajaran kerana ia boleh termasuk juga dalam hati kita. Ustaz ya, ayat 74 kita baca bersama. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fas, ayat 74 Terima kasih juga sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook Ustaz.
subhanallah, ada yang dalam kereta dekat parking, tak nak keluar lagi, nak tunggu Quran dah habis. Subhanallah. Ada yang sedang nak tunggu appointment dengan doktor, ada yang dalam perjalanan misi banjir. Allahu akbar. Subhanallah. Tetap bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan membawa ruh Al-Quran, membawa semangat Al-Quran, membawa kebahagiaan Al-Quran. Mudah-mudahan saya kadang-kadang masa-masa banjir tengok dengan keletihan dan kepenatan tu, tengok kita barangkali ada nur Al-Quran. Mudah-mudahan barakah Al-Quran insya-Allah taala. Jadi kita baca sama-sama sekali lagi ayat yang ke-74. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Ini adalah cerita tentang mereka ni, kalau dengar Al-Quran ini Ustaz ya, mereka amat kagum ya, amat kagum. Dan apabila mereka kagum itu di luar, tetapi sebenarnya itu yu'linun, tetapi yang di dalam hati mereka itu Allah tak cakap tuhaifu ya, bukannya tuhfi tetapi tukinnu dalam ayat ini, maksudnya dia lebih lagi sembunyi Ustaz ya. Sembunyi itu dia punya tak puas hati, tak yakin, semua tu dia sembunyikan. Ini orang musyrik ya. Tetapi kita juga kena jaga perkara ini, iaitu bila kita baca Quran ini, ada orang yang dia Quran betul ke? Kan betul ke dia boleh ubah saya ni? Tuan-tuan sekalian, apabila kita lihat Umar Al-Khattab contohnya ya, dapat beberapa ayat sahaja ia mengubah ya. Bila kita mula committed dengan Quran, dalam kereta dengar, nak pergi hospital dengar apa sebagainya Ustaz ya, sebenarnya itu adalah tanda bahawa kita ini yu'linun, kita percaya, alhamdulillah. Tetapi dalam hati kita juga kita kena pastikan, yakin betul-betul bahawa Allah yang sama, yang memberikan oksigen, yang menyihatkan kita, yang akan memberi kesan kepada perkara-perkara ini. Allah lah yang mengetahui perkara ghaib pada ayat 75 dan semua itu telah tertulis pada kitabim mubin, pada Lauh Mahfuz. Dan itulah juga inna hadzal Quran yang menceritakan tentang kisah Bani Israel, apa perkara yang mereka terlingkahkan. Quran yang sama yang kita baca ini Ustaz, ia menyebabkan kita nanti akan makin lagi menjadi orang yang bersyukur. Betul Ustaz. Dia akan menjadi tidak seperti Allah templak pada ayat 73, ramai orang tak bersyukur, harapnya bukan kita adalah orang yang diberikan kurnia kerana segala bukti-bukti Allah beritahu 5 kali amman itu untuk meneguhkan hati kita. Ya Allah, saya yakin, saya committed dengan Quran walaupun saya banyak kesilapan, kekurangan, tapi Engkau adalah yang mencipta aku dan yang dapat membantu saya pada setiap masa. Kita berdoa pada Allah SWT. Kita lihat resolusi pada halaman 383. Yang pertama, kita yakin rezeki diuruskan oleh Allah. Jangan bimbang pada rakan-rakan yang mungkin terkesan dengan banjir. Kita yakin rezeki diuruskan Allah, akan Allah gantikan. Yang pertama. Yang kedua, buat persediaan ke akhirat sebagai tanda keyakinan yang teguh, bukannya terus kekal menekan dan juga tidak menunaikan amanah sebagai pemimpin di pelbagai peringkat profesion. Dan yang ketiga, bermusafir untuk melihat kesan orang yang berbuat jenayah dosa, untuk kita yakin bahawa apa janji Allah bukan sia-sia. Kita berdoa. Terima kasih Ustaz Fas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن ويا رحيم ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, saat ini ya Allah saudara semara kami ya Allah, sahabat handai kami,
barangkali sedang bertungkus lumus membersihkan rumah-rumah mereka ya Allah, dek kerana ujian banjir ya Allah. Maka ya Allah kurniakan kemudahan buat mereka ya Allah, angkat darjat mereka ya Rahman, gantikan mereka dengan yang lebih baik ya Arhamar Rahimin. Begitu juga buat sahabat-sahabat kami yang menolong, membantu, meringankan beban mereka. Mudah-mudahan keikhlasan mereka ya Allah diganjari oleh-Mu jua ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, setiap kehidupan ini pasti akan bertemu kematian. Maka ya Allah jadikan diri kami diri yang senantiasa ingat akan negeri akhirat, negeri yang kekal abadi buat kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu Inna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima doa kita ya, dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran, terus membantu Ustaz ya. Kita membantu kepada rakan-rakan kita di seluruh Malaysia, di seluruh dunia, dan sudah tentunya ini adalah semangat daripada Quran yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan dalam tabung ini ya, kita akan manfaatkan juga nanti. Kita akan membuat program-program untuk bersama dengan rakan-rakan yang terkesan dengan hujan banjir ini. Selepas kita sama-sama cuci ya, kita pulihkan, kita nak juga pulihkan dengan Iqra. Betul Ustaz. Dengan panduan sahabat kita Ahsu Ahna. Assalamualaikum, kalau Quran Time boleh bagi Quran baru untuk kami masa banjir di Puchong. Alhamdulillah Quran kami habis tenggelam. On the way. InsyaAllah Memang kita akan ada usahakan ya, dan tolong berhubung dengan urus dia nombor yang ada itu. Bukan sekadar untuk menyumbang, tapi boleh tanya sekali ya, nombor di poster tadi itu, bagaimana nak mendapatkan Quran-Quran sumbangan Ustaz ya. Insya-Allah ya. Kita bertemu lagi insya-Allah pada ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok. Terus kita menyambung Quran Time, baca faham amal insya-Allah.